Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. 主爱的弟兄姐妹早安！ Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah. 很高兴今天早上我们能够一起来敬拜主。 Sekalipun ibadah kita masih secara online. 虽然我们还是在线上聚会， Saya percaya bahwa kita semua bisa menyiapkan diri, 我相信我们大家都会好好的预备自己， menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 预备我们的心来聆听上帝的道。 Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. 让我们还没听到之前，求上帝来引领我们。 Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. 我们在天上的父，我们要向你感恩。 Kami percaya bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kami sehingga pagi hari ini kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. 我们相信是你的保守，让我们今天早上能够一起来敬拜你。 Biar pada saat ini Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. 求圣灵现在敞开我们的心思意念， Sehingga pada waktu kami membaca merenungkan firman Tuhan. 当我们读你的话语来思考的时候， Kuasa Allah menyertai setiap kami. 上帝的能力能够与我们每个人同在。 Kuasa Allah memberikan kami kekuatan kami menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. 上帝能赐给我们力量去面对各种的难题， Secara khusus kuasa kegelapan. 特别是那个黑暗的势力。 Tolong hamba-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangannya Tuhan memakainya. 求你使用你那个卑弱的仆人。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们奉靠耶稣基督的圣名这样祈求， Amin. 阿门。 Mari kita melihat dua bagian firman Tuhan 好，让我们现在先读两段的经文， yang diambil dari Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 我们要读的是雅各书第4章第7节。 Yang berkata demikian, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 雅各书第4章第7节，圣经这么说：故此你们要顺服神，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。 Bagian kedua kita lihat 1 Petrus pasal yang ke-5. 然后另外一处圣经是彼得前书第5章， Kita lihat ayat 6 sampai ayat yang ke-11. 我们要读是第6到第11节。 Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 彼得前书第5章第6到第11节，圣经这么说：所以你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高。你们要将一切的忧虑写给神，因为他顾念你们。勿要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀。等你们战胜苦难之后，要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。愿全人归于他，直到永永远远。阿门。 Saudara, ada banyak orang termasuk anak-anak Tuhan masih bingung terhadap sosok daripada iblis. 其实很多人也包括上帝的儿女，关于魔鬼这个人物呢，都是感到非常困惑的。 Sebenarnya iblis itu ada atau tidak ada? 其实魔鬼是不是存在的呢？ Sebenarnya dia itu siapa? 那么他到底是谁呢？
Apa yang telah dia lakukan dan sedang dilakukan pada saat ini? 他曾经做过什么，而他现在也正在做什么呢？ Saudara, iblis sesungguhnya adalah satu pribadi yang sangat licik. 其实魔鬼是非常的鬼怪， Dia angku dan dia menipu dan dia menyesatkan. 他是高傲，常常迷惑人。 Dia memutarbalikkan firman Allah dan membawa penderitaan, kebinasaan bagi manusia. 他常常颠倒上帝的真理，让人能够进入那个沉沦。 Pekerjaannya yang begitu masif dan kita rasakan sampai pada saat ini. 他所做的范围是非常广的，令我们也能够感受到他的那个影响。 Saudara, tema pada pagi hari ini adalah berani melawan iblis. 今天早上我们的主题是勇于抵挡那个魔鬼。 Saudara, tema ini memberikan kita sebuah kesan bahwa anak Tuhan pun masih merasa takut, masih merasa ragu akan iblis itu. 这个主题就让我们好像觉得上帝的儿女也会害怕，而且也很困惑，怎么样去抵挡这个魔鬼。 Jadi ada tampak kepanikan bagaimana menghadapi serangan daripada si iblis itu. 所以觉得非常惊慌，应该如何去面对这个魔鬼的攻击呢？ Belasan tahun yang lalu ketika di sebuah asrama sekolah teologi, 10多年前，在一个神学院的宿舍里， ada seorang mahasiswa yang kerasukan setan. 有一位神学生是被鬼附的。 Saudara, siswa yang kerasukan ini punya satu kekuatan yang begitu luar biasa. 被鬼附的这位神学生呢，是有一个莫大的那种力量， Dia tidak hanya kuat, ya tidak bisa dipegang, 他非常的有力，没有人能够制服他， tetapi dia juga punya kuasa seperti dia bisa memanjat. 而且他也有另外一个力量，他就是能够爬。 Di malam itu suasana sangat gaduh sekali. 在那一夜晚呢，情况是非常的喧闹， Terjadi kepanikan dan ketakutan yang luar biasa. 发生非常的惊慌恐惧的情况。 Juga beberapa mahasiswa mereka teriak tangisan. 那么很多那个神学生也在那里大喊大叫。 Saudara, malam itu saya datang dan saya mengajak mereka untuk berdoa bersama-sama. 那一晚我就来到宿舍，与他们一起来祷告。 Kami memuji, kami menyembah Tuhan. 我们在那里敬拜赞美上帝， Dan kami berdoa bersama-sama. 我们一起来祷告。 Saudara, setelah peristiwa itu, 这个事情之后呢， setelah sekian hari kami masih merasakan kegentaran dan suasana yang mencekam pada kami. 过了几天之后，我们心中还是感到非常的惊慌恐惧。 Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, 做爱的弟兄姐妹， kita akan mengetahui asal mula daripada si iblis ini. 现在我们要学习到底魔鬼的渊源是什么呢？ Ada banyak teori bicara tentang asal mula si iblis. 不错，有很多的理论是关于那个魔鬼的起源。 Yang pertama, ada orang mengatakan itu roh orang jahat yang telah meninggal. 有人说那是已经是那个邪恶的人去世之后的灵魂。 Pandangan ini seperti yang dikemukakan oleh Philo dan juga beberapa penulis Kristen mula-mula dan Yunani kuno. 好像 Philo 和其他的那个起初的基督教学者，还有其他的那个希腊的学者也是这么说的。 Namun teori ini terbukti salah oleh kitab suci. 但是圣经证明这些理论都是错误。 Karena Lukas 16 ayat 23 mengatakan bahwa orang jahat yang telah meninggal dunia maka mereka akan masuk ke dalam alam maut. 因为在路加福音16章23节很清楚讲到，人去世之后呢，就会去到阴间。 Yang kedua, ada orang mengatakan ini roh-roh sebelum Adam dan keturunannya. 那有些人就说这些就是因为亚当之前的灵魂就变成魔鬼。 Mereka mengatakan bahwa ciptaan semula dari umat manusia yang jatuh sekarang menjadi roh iblis. 就是说以前被创造的时候，人丢了罪中之后，他们的灵魂就变成这个魔鬼了。 Pandangan ini bertentangan dengan Alkitab. 这也是违背圣经的真理。 Karena Roma 5 ayat 12 mengatakan bahwa melalui Adam
bukan orang sebelum zaman Adam. 因为在罗马书第5章12节是清楚讲到是因着亚当，而不是亚当之前的人。 Bahwa kondisi daripada dosa dan maut mulai ada di dalam dunia ini. 就是因为亚当罪有最终，然后我们才有那个死亡。 Yang ketiga, 第三呢， orang mengatakan ini keturunan dari malaikat dan perempuan. 有人说这个魔鬼是从上帝的儿女，那个上帝的使者和那个女人结合而生的。 Teori ini berdasarkan Kejadian 6 ayat 2 yang mengatakan anak-anak Allah adalah para malaikat yang datang ke bumi mengawini dengan anak-anak perempuan manusia. 就是创世纪第6章第2节所说的，神的儿子们看见人的女子美貌，就随意选取，娶为妻，就生女儿。 Sehingga mereka menghasilkan keturunan orang Nephilim. 所以他们之后就生下那个古英武有名的人。 Mereka mengatakan Nephilim ini adalah iblis. 他们说这个 Nephilim 这些上古英武有名的人就是魔鬼。 Saudara, teori ini salah karena anak Allah bukanlah malaikat. 但是这也是错误的，因为上帝的儿女并不是天使。 Orang Nephilim itu bukanlah iblis. 那么 Nephilim 也不是那个魔鬼， Kemungkinan mereka adalah pahlawan perang yang kejam pada saat itu. 他们可能是以前的那些打仗的邪恶的暴君的灵魂。 Yang terakhir adalah penghulu malaikat yang kemudian jatuh dalam dosa. 最后呢，就是那些天使长因为犯罪，最后就跌入最终。 Saudara, ini pandangan yang lebih tepat. 这其实是更贴切的。 Karena teori ini mengatakan bahwa pada waktu Lucifer memberontak melawan Allah, ia dijatuhkan dari posisinya yang utama. 因为我们知道，当上帝打败那个冥神之心之后呢，他就是被这个 Lucifer 就被跌入那个阴间。 Lalu ia membawa pasukannya bersama-sama dengan malaikat dengan tingkat yang lebih rendah, kemudian dijatuhkan di bumi ini. 所以他就Lucifer 就带他的爪牙来到这个世上来行使破坏。 Lucifer disebut setan dan juga sebagai penguasa iblis. 所以这个 Lucifer 就是那个撒旦之头。 Saudara, iblis itu adalah roh. 魔鬼呢是个灵， Dia terbatas oleh ruang dan dia tidak maha hadir. 它是有所限制，而它不是无所不在的。 Dia memiliki intelek tapi dia bukan maha tahu. 不错，它是有智慧，但是它不是全知。 Kalau kita membaca Injil, kita mengetahui bahwa iblis pun mengetahui dan dia mengenal Tuhan Yesus. 如果我们读福音书，我们知道其实那个魔鬼他们也认识上帝的， Dia juga mengetahui akhir kehidupannya. 他们也知道那个人的终结是什么。 Dia berkuasa atas manusia tapi dia bukan maha kuasa. 他能够是掌权在人身上，但是他不是全能的。 Iblis itu pembunuh. 其实他是谋杀的。 Iblis itu pendusta, dia pencuri. 那个魔鬼是偷窃的，他是说谎话， Dia pendakwa, dia pembujuk. 而且他是在那里诬害、诬告人。 Dia pengembara dan dia juga pemberontak terhadap Allah. 他也是那个被上帝赶出来，他在那里对抗上帝的。 Dia mau menghancurkan seluruh rencana dan karya Allah dalam menyelamatkan umat manusia. 他要破坏上帝拯救人的计划。 Saudara, inilah yang kita kenal si iblis itu. 弟兄姐妹，这就是我们所认识的魔鬼。 Yang kedua, kita lihat aktivitas daripada iblis. 第二，我们要看那个魔鬼他的活动是什么呢？ Yang pertama, kita akan melihat bahwa iblis ini menyerang tubuh manusia. 第一，我们要知道，魔鬼他是会攻击我们的身体。 Dalam perjanjian lama kita mengetahui bahwa iblis datang, dia mendakwa dan dia mendatangkan penyakit, kemudian membuat Ayub begitu menderita. 我们知道，在旧约的时候，他会让人能够生病，我们也看见他让那个约伯受到极大的痛苦。 Ayub itu penyakit
bara yang busuk ya dari kepala sampai ujung telapak kakinya. 我们知道约伯从头顶到脚底，他都整个身体是长满疮的。 Penyakit ini membuat Ayub begitu menderita. 这个病让他是痛不欲生。 Saudara, ini yang dilakukan oleh si iblis. 这就是魔鬼所做的。 Dia sengaja mendatangkan penyakit supaya Ayub ini bisa meninggalkan Tuhan. 他故意让这个疾病临到约伯，让约伯离开上帝。 Kemudian kedua kita lihat dalam perjanjian baru, iblis juga menyebabkan seorang perempuan lalu dia sakit lumpuh. 然后我们也看在这新约，魔鬼怎么样让一个女人她瘫痪， Dia mengikat perempuan itu selama 18 tahun. 他用18年之久来捆绑这个女人， Dan ini yang dilakukan oleh si iblis 这就是魔鬼所做的， terhadap tubuh jasmani manusia. 就是对人的肉体所做的。 Kemudian kedua kita lihat iblis dia mempengaruhi pikiran manusia. 第二就是这个魔鬼，他会影响人的思念的那个思想。 Dia bukan hanya menggoda, tapi dia ada tujuan untuk menyesatkan manusia. 他不只是引诱，而是他有故意，他要使人迷惑。 Dengan sengaja dia menipu Adam dan Hawa 他故意就是欺骗了亚当和夏娃， supaya jatuh ke dalam dosa, supaya menyeleweng firman Allah 让他们跌入最终，当他们违背上帝的命令， dan mengubah pikiran Hawa terhadap Allah. 而且改变夏娃对上帝的看法。 Saudara, dia mempengaruhi pikiran orang-orang percaya. 他是会改变信徒的想法， Dia mempengaruhi orang-orang Kristen 他会影响基督徒， dan dia menyesatkan orang-orang percaya 而且他也会迷惑那些信徒， supaya orang-orang percaya tidak menyembah kepada Allah. 让信徒不再敬拜上帝， Supaya orang-orang Kristen tidak fokus menyembah kepada Yesus Kristus. 让基督徒不再专注于敬拜主耶稣。 Kemudian kita lihat berikutnya bahwa iblis juga menipu manusia. 然后我们也看，魔鬼也常常欺骗世人， Dia bekerja dan melalui dan dalam orang tidak percaya 他是经过相信和不相信的人来做工的， yang dilakukan oleh si iblis. 这就是魔鬼所做。 Saudara, kalau kita melihat pekerjaan iblis itu begitu luar biasa. 如果我们看那个魔鬼所做的，他是那么厉害， Dia benar-benar supaya orang itu bisa menyimpang daripada Allah. 不错，他会令人来违背上帝， Supaya orang bisa meninggalkan Allah. 让人真的最终离开上帝。 Saudara, beberapa orang Kristen yang tidak bertumbuh secara rohani. 有些基督徒他们灵命没有成长， Kalau kita bilang dia bukan Kristen, dia Kristen. 如果我们说他不是基督徒，但是他是基督徒啊。 Kalau kita bilang dia Kristen, tapi tampaknya bukan orang Kristen. 但是如果我们说他基督徒，看样子好像不是基督徒， Saudara, dia masih percaya dengan tahyul-tahyul dalam kehidupannya. 因为他在生活中还是非常迷信的。 Dia seorang Kristen, tapi masih percaya hal-hal yang berbau tahyul. 虽然他是基督徒，但是他还是迷信。 Ketika dia menjadi seorang Kristen, 当他成为基督徒之后， acap kali menggunakan beberapa simbol Kristen dalam kehidupannya. 不错，他常常用那个基督徒的所拥有的记号在他的 Kadang 生 dia 活中， menggantung salib di ambang pintunya. 在他的门框，他可能挂那个十字架， Kadang dia menempel foto Tuhan Yesus di tempat-tempat tertentu. 或是在某处他会挂主耶稣的画 Atau 像， menaruh Alkitab pada posisi-posisi tertentu. 或者把圣经放在某一个固定的位置。 Mereka berpikir bahwa dengan cara demikian mereka bisa menghadapi serangan si iblis. 他们以为如此摆放，那么他们呢就能够去抵挡魔鬼的攻击， Atau keadaan yang mereka lakukan bisa mendatangkan kemujuran dalam hidup mereka. 或者他们以为他们这样的摆设就让他们能够一切都能够顺利。 Saudara, ini adalah kekristenan yang tidak mengerti firman Allah. 这些基督徒他们是不明白上帝的真理， Ini adalah orang Kristen tidak mengenal Alkitab dengan baik. 他们没有好好的去认识上帝的话语， Sehingga memperlakukan beberapa simbol Kristen seperti dijadikan tahyul. 所以他们常常用那个基督徒的那些特别的记号，反而成为好像他们的那个
迷信护身符。 Saudara, ini adalah bertentangan dengan firman Tuhan. 弟兄姐妹，这是违背了上帝的圣经。 Seorang 圣灵 Kristen harus bagaimana dia mengkonsentrasi hati dan pikirannya terhadap firman Allah. 其实一个基督徒他应该怎样去专注于圣经呢？ Bagaimana dia hidup sesuai dengan firman Allah. 他怎样是按照圣经的真理过生活呢？ Supaya melalui firman Allah dia mendapatkan pengetahuan dan kekuatan dari firman. 让他借着读圣经，能够明白上帝的真理，而且能够得着力量。 Jadi bukan mempercayakan hal-hal bertentangan dengan firman Allah. 所以不是相信那些抵挡上帝真理的事。 Yakobus pasal yang keempat, 雅各书第4章， di situ juga membicarakan orang Kristen yang hidupnya dalam berbagai nafsu. 就看见那些基督徒是活在许多的私欲中， Yang hati pikirannya belum diubahkan. 是他们的心思意念还没有被改变的。 Mereka masih sangat condong pada dunia ini. 他们会是倾向于这个世界， Saudara, mereka adalah orang Kristen yang tidak setia. 他们是不忠心的基督徒， Mereka adalah orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. 他们不是认真的基督徒， Mereka orang Kristen yang tidak mengenal firman Allah. 他们不认识上帝的真理， Mereka hidupnya menjadikan dunia ini sebagai sahabatnya. 他们把世界当成是他们的好友。 Saudara, tentu mereka ini bukan orang Kristen yang menang. 我说他们这些不是得胜的基督徒， Mereka orang Kristen secara spiritual itu dikuasai, dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. 其实他们的灵命是被那个黑暗的权势所掌控的， Dipengaruhi oleh kuasa-kuasa dunia ini. 被这个世界的那个力量所控制着。 Mereka bukan orang Kristen yang kuat. 他们不是坚强的基督徒， Mereka bukan orang Kristen yang teguh. 他们不是坚定不移的基督徒， Mereka adalah orang Kristen yang gampang terbawa arus oleh dunia ini. 他们是常常是随波逐流的那些基督徒。 Saudara, inilah fenomena kehidupan orang Kristen 这就是基督徒常常所表现出来的现象。 yang kerohaniannya adalah rapuh, 他们的灵命是何等的脆弱， yang lemah tidak teguh. 他们是非常软弱，不能坚定。 Saudara, kita saat ini di tengah pandemi COVID-19. 弟兄姐妹，现在我们是在新冠病情的疫情 Saudara, 之下。 ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan dalam hidup ini. 不错，在我们的生活中，我们遇见许多的挑战，许多的困难。 Dalam menghadapi kehidupan sehari-hari ini. 在我们面对每天的生活中， Saudara, kita mau datang beribadah mengalami sebuah kesulitan luar biasa. 就算现在我们要来礼拜堂敬拜主，也是非常艰难。 Untung ada teknologi yang kita masih bisa beribadah. 幸好还有那个科技，让我们能够敬拜上帝。 Tetapi apakah pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, 但是当我们敬拜上帝的时候， pada waktu kita mau berdoa kepada Tuhan, 当我们向上帝祷告的时候， apakah kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita seperti pada waktu kita sebelum pandemi beribadah di gedung gereja? 我们是否真正的这样去敬拜他，就好像我们以前还没有疫情，我们去教会这样敬拜他 Ini 呢？ menjadi sebuah tantangan besar dalam kehidupan orang Kristen di zaman ini. 这是现代的基督徒他们生命中一个非常大的挑战。 Apakah waktu kita berada di rumah kita sungguh mengikuti waktu ibadah dengan baik? 当我们在家中的时候，我们是不是真正的去遵守那个敬拜应有的态度呢？ Kita juga siapkan waktu, kita juga berpakaian rapi, kita juga siapkan Alkitab, siapkan persembahan seperti pada waktu kita datang di gedung gereja. 当我们在线上敬拜的时候，我们是不是好像就进入那个教堂敬拜上帝一样，好好预备自己， Atau pada 穿着整 waktu 齐， kita beribadah kepada Tuhan. 然后有带圣经，也有把我们的奉献。 Kita menjadi orang Kristen yang santai. 我们是不是反而变成一个携带的那个基督徒呢？ Kalau tidak bisa di channel ini, ya nanti juga ada channel yang lain. 如果这个视频觉得不合口味，也还有其他的选择啊。 Kalau pengkhotbah yang ini kurang menarik, bisa cari pengkhotbah yang lebih menarik. 如果这个讲员讲的不够有趣，那么我可以找其他的讲员 Kita bisa pindah-pindah channel. 在那里转换频道。 Saudara, sikap kita beribadah kepada Tuhan. 弟兄姐妹，我们对上帝敬拜的那种态度， Sikap hati kita ketika kita mau membangun iman rohani kita. 当我们要建立我们信心的时候，我们那种心态， Bukanlah seperti cara-cara dunia.
不是好像世界世俗的方法。 Saudara, ketika kita beribadah kepada Tuhan, 当我们敬拜上帝的时候， kita mau membangun relasi kita dengan Tuhan. 我们要想与上帝建立一种关系， Kita harus benar menyiapkan hati kita dengan baik. 我们真的要好好预备我们的心， Kita mengikuti ibadah dengan teratur. 而且很有秩序这样进行敬拜。 Bukan waktu senang kita mengikutinya, tapi waktu nggak mood, nggak senang kita pindah channel yang lain. 不要有时候兴趣来到我们才敬拜，没有兴致我们去转换其他的 Ini 频道。 akan menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan kerohanian kita. 这是我们灵命做一个非常大的挑战。 Saudara, Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 8. 雅各书第4章第7到第8节， Di sini Yakobus memberikan kita sebuah jalan bagaimana menghadapi si iblis itu. 在这里雅各告诉我们怎样去面对那个魔鬼。 Ayat ke-7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 第7节这么说，故此你们要顺服神，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。 Yakobus meminta kita supaya tunduk kepada Allah. 在这里，雅各命令我们要顺服神， Saudara, kita harus tunduk kepada Allah. 我们需要顺服神。 Kemudian yang kedua ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. 然后第二呢，就是第8节，你们亲近神，神就必亲近你们。 Saudara, yang kedua adalah mendekatlah kepada Allah 第二就是我们要亲近神， dan ia akan mendekat kepadamu. 神就必亲近你。 Lalu dikatakan, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, 然后说你们这些有罪的人呐、 dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. 要洁净你们的手，心怀恶意的人呐、要洁净你们的心。 Saudara, ini yang dikatakan oleh Yakobus. 这就是雅各所说的， Dia menasihatkan kepada kita tunduk kepada Allah. 他劝勉我们要顺服上帝， Lalu mendekatlah kepada Allah. 然后要亲近上帝。 Kalau kita membaca surat daripada Petrus, 如果我们读彼得的书的话， Petrus mengatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. 彼得是这么说：我有警醒，要小心。 Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsa yang dapat ditelannya. 因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的 Dia 人。 mengatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. 他说：“你要用坚固的信心来抵挡他。 Saudara, ini menjadi hal yang penting sekali. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. ”所以这是非常重要，我们要用坚固的信心来抵挡他。 Saudara, Petrus mengingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. 彼得在这里提醒我们，我们要谨守警醒， Artinya kita jangan tertidur. 所以我们不要沉睡， Kita jangan menjadi lengah. 我们不要懈怠， Tapi setiap saat, setiap waktu kita harus sadar. 无时无刻我们都要警醒， Kita harus berjaga-jaga. 我们要谨守。 Iblis itu digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsa yang dapat ditelannya. 在这里，魔鬼被描述好像一个狮子在那吼叫，遍地去寻找可吞吃的人。 Petrus katakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. 所以彼得叫他们要以坚固的信心来抵挡。 Saudara, jangan takut. 弟兄姐妹，你们不要害怕， Saudara, jangan menjadi panik. 我们也不要惊慌， Jangan kita menjadi gentar, saudara. 我们也不要觉得惊恐。 Tapi Petrus yang berpengalaman, dia tahu bagaimana melawan si iblis. 彼得是很有经验的，他知道如何去抵挡那个魔鬼。 Dia sadar bukan lawan dengan kekuatan kita, 他知道不是靠自己的能力， bukan kekuatan fisik, 不是靠肉体上的力量， bukan kekuatan pedang. 也不是那个刀剑， Tapi dia katakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. 但是在这他说要用坚固的信心来抵挡他， Maka dia akan lari daripadamu. 那么他就会逃跑了。 Saudara, hanya dengan iman yang teguh, 弟兄姐妹 iman yang kuat, baru kita bisa mengalahkan si iblis. 只有以坚固的信心，我们才能够打败那个魔鬼。 Saudara, tunduklah kepada Allah. 我们要顺服上帝， Ini artinya kita harus bersikap taat pada firman Allah. 那就是说我们要降服于上帝的真理。 Orang Kristen, saudara dan saya harus percaya akan janji-janji Allah.
你和我是基督徒，我们应该相信上帝的应许。 Jangan ada sedikit pun saudara kita meragukan firman Allah. 我们一点也不可以对上帝的真理产生疑 Kita 惑， harus percaya janji-janji firman Allah. 我们要完全相信上帝的应许。 Meskipun di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, jangan ada sedikit pun kita menjadi ragu. 所以，尽管我们在痛苦当中，在患难当中，我们不要有丝毫的疑惑， Karena hanya kuasa kegelapan yang membuat kita jadi ragu. 因为只有那个黑暗的势力，让我们变成那个鱿鱼。 Kita harus benar-benar yakin dan percaya. 我们需要坚信、相信， Dan kita terus membangun relasi kita dengan Allah. 而且我们要不断的与上帝建立关系。 Salah satu contohnya adalah kita tunduk kepada Allah dalam hal ibadah. 其中一项，我们就是要顺服上帝在敬拜上。 Saudara, hari Minggu kita harus ambil sikap untuk beribadah 礼拜 kepada Allah. 天，我们要保持我们那个心态，好好的敬拜主。 Hari-hari kehidupan kita, saudara, selama berada di rumah, kita ada saat teduh, kita ada berdoa kepada Allah. 每天的生活当中，在家里我们都要有灵修的时间 Kita ada 祷告主。 membaca firman Tuhan 我们要读圣经， sebagai wujud kita tunduk kepada Allah. 就是表现我们对上帝的顺服。 Yang kedua, saudara, 第二，弟兄姐妹， kalau kita melihat Efesus memberikan sebuah gambaran dalam menghadapi si iblis ini. 以弗所书讲述了我们面对那个魔鬼的 Dia 情况。 mengatakan jangan memberikan kesempatan kepada iblis. 他说不要给魔鬼那个留地步。 Saudara, kalau kita tidak memberikan kesempatan pada iblis, dia nggak bisa mengganggu, dia nggak bisa menjatuhkan kita. 如果我们不给机会魔鬼，那么魔鬼他就不会来那里攻击我们，令我们受诱惑跌倒。 Jangan sekali-sekali orang percaya, anak-anak Tuhan memberikan kesempatan kepadanya. 我们身为上帝的儿女，千万不要给那个魔鬼机会。 Begitu ada celah, begitu ada kesempatan, maka dia akan ambil. 一有机会的话，那个魔鬼就会抓住了， Dia tidak akan sia-siakan. 他不会让这个错失良机， Karena iblis melihat, dia mengamati hidup kita. 因为魔鬼观察我们的生活， Di mana kita ada kelengahan, 在哪里我们是懒 di 散， mana kita ada kelalaian, 在那里我们是不警醒， maka dia akan masuk. 那么他就会进入。 Yang terakhir, saudara, 最后，弟兄姐妹， dikatakan lawanlah iblis dengan menggunakan iman, 就是要用信心来抵挡他， yakni mendekatkan diri pada Tuhan melalui firman dan Justru- seluruh perlengkapan senjata rohani. 就是要靠上帝的道和那个全副军装。 Jadi seluruh perangkat rohani ini, saudara, seluruh perlengkapan rohani ini harus kita maksimalkan, kita gunakan untuk menghadapi serangan-serangan si iblis. 所以我们要使用神所赐给我们的全副军装，在灵命上，让我们能够去抵挡这个魔鬼。 Jangan kita tidak menggunakannya. 我们不要不去用， Kita kenakan dalam kehidupan kita setiap saat. 在每一天我们都要穿戴这个全副军装。 Saudara, belasan tahun yang lalu waktu saya masih pelayanan di Jakarta, 弟兄姐妹，十多年前，我还在这个野城侍奉的时 saudara, 候 ada，sebuah keluarga yang sangat misterius. 有一个家庭是令人感到非常的神秘。 Keluarga ini suami istri kemudian punya satu anak laki, satu anak perempuan. 这对夫妇他们有一男一女。 Anak laki adalah aktivis yang setia di salah satu gereja di Jakarta. 那么那个儿子呢是非常积极在野城的一个教会服侍。 Papanya belum punya keyakinan apa-apa. 做爸爸的还没有信仰。 Anak perempuan bersama ibunya terikat oleh sebuah ajaran sesat 那么那个女儿和她太太呢，就是被一种错误的信仰所管制。 yang selalu terkurung di dalam kamar dan tidak boleh diketemui oleh anak lakinya. 那么他们常常把自己困在房里面，锁在房里面，不让他的儿子来见他们。 Mama dan adiknya selalu berada di kamar dan terkurung di sana.
所以这个基督徒他的妈妈和他的妹妹呢，常常就是关自己在房里， Tidak bisa bertemu, kalau antar makanan itu pun harus melalui orang lain. 甚至于想送饭给他们吃也不可以，要借助其他人。 Saudara, saya mulai keluarga ini ketika papanya terganggu oleh roh kuasa kegelapan. 我开始服侍这个家庭，就是当那个爸爸是被鬼附， Keadaan hatinya tidak tenang. 他的心非常的慌乱。 Pagi hari biasa dia berbicara waras, tapi siang sudah sore hari kadang sudah menjadi tidak waras. 在白天的时候好像是非常正常，但是到黄昏的时候呢，就开始有点不对劲了。 Fenomena yang terjadi adalah di sore hari gemetaran. 就是他下午的时候呢，他全身会在那里发抖。 Dia berbicara dengan saya pun dalam posisi tubuh gemetaran. 他跟我说话的时候也还是在那里发抖的。 Kemudian pada kulit tubuhnya timbul kemerah-merahan. 然后他的身体就会皮肤会有一些红斑。 Saudara, kuasa kegelapan sungguh menyiksa dia. 这个黑暗的权势真的虐待他， Membuat papinya ini berminggu-minggu tidak bisa istirahat, tidak bisa tidur dengan teratur. 令他几个礼拜都不能够好好的睡眠。 Dia begitu menderita. 他是这样的受痛苦。 Tapi setelah pelayanan berminggu-minggu mendoakan dia, 但是我持续不断几个礼拜为他祷告， melalui berbagai pergumulan dengan beberapa orang Kristen. 和几个基督徒，我们一起为他在那里拼命。 Singkat cerita akhirnya dia dipulihkan. 最后他能够富裕了， Lalu dia pun percaya Tuhan Yesus dan kemudian dia dibaptis. 然后他就相信耶稣，然后接受，这就受浸了。 Saudara, serangan iblis itu, kuasa kegelapan itu nyata. 弟兄姐妹，那个魔鬼的攻击是真实的。 Meskipun secara kasat mata tidak kelihatan. 不错，可能用我们的肉眼看不见， Kita harus selalu waspada terhadap segala serangan-serangan kuasa kegelapan. 对这些那个黑暗的势力，我们要常常是警醒的， Menjaga kehidupan kerohanian kita. 要好好持守我们的灵命， Dan selalu dekat dengan Allah. 而且常常亲近 Kalau 上帝。 kita dekat dengan Allah, 当我们亲近上帝时， kalau kita berrelasi dengan Allah, 与上帝有关系。 kalau kita tunduk kepada firman Allah, 当我们顺服上帝的道时， iblis tidak punya kekuatan apa-apa untuk meruntuhkan kita. 那么魔鬼就没有任何的力量能够摧毁我们。 Mari bangun kehidupan rohani kita, 好，让我们建立我们的 membawa hidup 属灵 kita 生活， dekat dengan Dia. 来与他过亲近的生活。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 但愿上帝祝福我们每一位。 Kita berdoa. 我们祷告， Terima kasih Bapa kami di surga. 我们在天上的父，感谢你， Engkau adalah Allah hidup, Allah Maha Kuasa. 你是全能的父，你是永活的父。 Sekalipun dalam kehidupan kami di tengah dunia ini, 虽然我们活在这个世上， di tengah kelemahan-kelemahan kami, 我们在软弱中， ada kuasa si jahat yang terus menggoda hidup kami. 而且有那个黑暗的势力常常攻击我们， Ada serangan-serangan iblis yang terus menjatuhkan kami, 魔鬼不断的要摧毁我们， supaya kami menyimpang dari firman Allah. 使我们偏离你的道。 Tuhan tolong setiap kami. 主啊，求你帮助我们每一 Kami 位， sebagai anak-anak Tuhan, 这位上帝的儿女， kami tidak punya kekuatan menghadapi serangan si jahat. 我们没有能力去面对这个恶者。 Kami mohon kekuatan dari firman Allah. 求你赐给我们从圣经而来的力 Kekuatan 量， Allah menolong kami 你的能力帮助我们， untuk menghadapi serangan-serangan si iblis ini. 使我们能够面对那个魔鬼的攻击。 Tuhan, Kau jaga setiap anak-anak-Mu 主，求你保守我们每一位 di tengah pergumulan hidup di tengah dunia ini. 在这个多灾多难的世 Di 上， tengah kami menghadapi sakit penyakit, 在我们面对许多病痛 di，tengah kami terancam pandemi COVID-19, 在我们面对这个巨大的疫情之下， kami boleh tetap membangun rohani kami. 让我们仍然能够建造我们的灵 Kami 命， boleh tetap dekat dengan Engkau. 仍然亲近你。 Terima kasih Tuhan. 感谢你主， Engkau setia bersama-sama dengan kami. 你是常常是忠心不渝的。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督圣名，我们这样祈求， Amin. 阿门。